Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Zuraimi bin Ali. Saya pensyarah kanan daripada Universiti Teknologi Mara, Cawangan Perlis, Kampus Arau. Kali ini saya akan membentangkan tajuk pembangunan model integrasi Hizbah dan teori Al-Ghazali bagi menangani kesan kesihatan mental dalam kalangan mangsa keganasan rumah tangga. Secara pengenalannya, wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak akhir 2019 telah menyaksikan yang terbesar dalam sejarah dalam abad inilah, bermula 16 Mac 2020. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan selama 14 hari dari 18 hingga 31 Mac 2020 di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Terdapat pelbagai situasi positif dan negatif yang berlaku dalam sesebuah rumah tangga sepanjang tempoh PKP. Tidak syak lagi perintah ini akan menjejaskan sesiapa sahaja berada di rumah sepanjang masa tanpa kebebasan untuk keluar rumah, berhadapan dengan orang yang sama, perlu mengurus keperluan rumah seperti memasak, mengemas rumah dan menjaga anak kecil, dan pada masa yang sama dibebani dengan tugasan kerja bagi mereka yang bekerja dari rumah. Sangat menguji kesabaran. Perkara sedemikian akan membawa kepada kemungkinan berlakunya konflik. Justru Islam menggalakkan penganutnya mendapatkan rawatan bagi tujuan kesembuhan apabila ditimpa penyakit atau masalah. Sesuatu rawatan atau pemulihan hendaklah menggabungkan aspek rohani, mental dan jasmani, mengikut kesesuaian serta berdasarkan kaedah yang sistematik dan saintifik berlandaskan undang-undang syariah. Dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Islam, pengkaji mengemukakan kaedah nasihat berdasarkan teori Al-Ghazali dan juga pendekatan model Hizbah yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat kepada model integrasi Hizbah dan teori Al-Ghazali. Hizbah ialah perkataan Arab yang berasal daripada perkataan ihtasaba, yahtasibu dan ihtisaban yang bermaksud menyegerakan dalam mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh sebagaimana yang dituntut dalam Islam. Pengertian Hizbah secara istilah ialah tugas, perbuatan dan suruhan agama yang merangkumi konsep menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran ke atas individu yang bertanggungjawab menjaga hak ehwal umat Islam. Antara kaedah pengamalan Hizbah diri dalam pengurusan manusia yang boleh diaplikasikan ialah nasihat, tazkirah, irsyad, islah, qudwah dan qiyadah. Menurut Al-Ghazali, keadaan nafs manusia terdiri daripada 3 peringkat. Pertama disebut sebagai nafsul amarah bisu', yang kedua an-nafsul lawwamah, dan yang ketiganya an-nafsul mutmainnah. Kemudian Al-Ghazali mendefinisikan jiwa dengan 2 istilah, iaitu an-nafs yang pertama yang bermaksud sekumpulan kuasa kemarahan dan syahwat dalam diri manusia yang memberi kesan kepada sifat-sifat tercela, yang kita sebut sebagai nafsul al-amarah bisu'. Yang seterusnya an-nafs yang kedua bermaksud al-latifah, kelemah lembutan. Inilah hakikat jiwa manusia, tetapi jiwa ini bermacam-macam. Apabila sifatnya berasa tenteram, walaupun manusia itu dalam hakikatnya huru-hara akibat daripada tekanan syahwat, maka ini kita lihat sebagai satu lagi an-nafs yang dikategorikan sebagai mutmainnah, jiwa yang tenang. Jika jiwa ini tidak sempurna dalam ketenteraman kerana sentiasa mempertahankan dirinya daripada syahwat, maka ini dinamakan sebagai nafsul al-lawwamah. Maknanya jiwanya berusaha untuk melawan desakan hawa nafsu sehinggalah dia mencapai kepada nafsul mutmainnah. Seterusnya, kita lihat kesihatan mental dalam kalangan mangsa keganasan rumah tangga di Malaysia. Isu keganasan rumah tangga di Malaysia telah dikesan sejak tahun 1960.
Namun kebanyakan kejadian jarang dilaporkan kerana isu keganasan rumah tangga dianggap sebagai isu peribadi dan harus diselesaikan dalam konteks keluarga itu sendiri. Kini masalah itu menjadi masalah sosial di semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum, kelas dan status ekonomi. Statistik global dan nasional jelas menunjukkan bahawa wanita paling berisiko menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Bentuk keganasan rumah tangga yang dinyatakan boleh dilihat dari segi keganasan fizikal, seksual, psikologi, emosi, ekonomi dan identiti. Laporan yang dikeluarkan oleh Persatuan Kesihatan Mental Malaysia 2018 menyatakan bahawa kesihatan mental adalah sesuatu yang diperlukan oleh semua orang. Kerana kesihatan mental bukan hanya mengenai penyakit mental, malah kesihatan mental merangkumi kesejahteraan, kebahagiaan dan keupayaan seseorang untuk menghadapi cabaran, menerima situasi sedia ada secara terbuka dan mempunyai sikap positif. Ini melibatkan 3 elemen utama iaitu persepsi seseorang terhadap diri sendiri, kemudian orang lain dan kemampuan diri untuk menghadapi tuntutan hidup. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO 1947 mengtakrifkan individu yang mempunyai mental yang sihat ialah seseorang yang dapat mengekalkan hubungan yang harmoni dengan orang lain, mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Seterusnya kita lihat kepada metodologi kajian. Penyelidikan ini menggunakan pendekatan kajian kualitatif yang terdiri daripada analisis dokumen. Oleh itu, pengumpulan data sekunder dilakukan menggunakan artikel akademik, akhbar tempatan, dokumen daripada laman web rasmi pertubuhan kerajaan, NGO dan juga yang lain-lain. Pangkalan data seperti Google, Google Scholars, ResearchGate dan Scopus digunakan untuk mendapatkan artikel, akhbar dan dokumen yang berkaitan dengan konteks kajian ini. Kemudian kata kunci seperti keganasan rumah tangga, wanita, COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan, lockdown, kuarantin digunakan sepanjang proses mencari dan mengumpul data sekunder. Pengkaji turut menggunakan berita tempatan dalam talian secara online untuk mendapatkan beberapa sumber seperti berita harian dan juga utusan Malaysia. Pada peringkat awal, kajian memahami tentang definisi keganasan rumah tangga terlebih dahulu dengan melihat beberapa jurnal dan laman web berkaitan. Selain itu, kajian ini direka bentuk untuk mengumpul data daripada bahan-bahan perpustakaan dalam bentuk buku, jurnal yang sesuai, manakala tinjauan juga dilakukan di laman web berkaitan bagi membincangkan masalah keganasan rumah tangga di Malaysia. Dari sudut pandangan itu, penyelidik percaya bahawa terdapat banyak berita, isu dan impak telah dilaporkan daripada kes keganasan rumah tangga semasa tempoh pandemik yang melanda negara pada masa kini apabila memutuskan untuk melihat laman web ini bagi mendapatkan data. Seterusnya kita lihat kepada keputusan dan perbincangan. Hasil daripada kaedah perpustakaan ataupun pemerolehan maklumat daripada artikel jurnal, daripada buku-buku akademik, maka hasil perbincangan daripada teori hisbah dapat dikembangkan kepada beberapa bahagian. Yang pertama, melihat kepada perkembangan rohani. Membangunkan roh bermakna mendorong jiwa manusia agar dapat menghayati kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Proses ini boleh dilakukan melalui wujudnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepadanya serta mempunyai daya keyakinan yang kukuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba-Nya. Kedua, menghidupkan minda. Menghidupkan minda adalah usaha membimbing manusia agar dapat menggunakan akal untuk membezakan antara kebenaran dan kesesatan, memikirkan kewujudan alam dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia sangat istimewa dan berbeza dengan makhluknya yang lain. Antara cirinya yang terpenting ialah Allah Taala mengurniakan akal kepada manusia untuk berfikir. Seterusnya, menjernihkan hati. Mensucikan hati ialah menghilangkan segala kekotoran yang ada dalam hati manusia kerana perbuatan maksiat yang dilakukan. Hati yang bersih dapat menyedarkan manusia tentang hakikat penciptaannya dan penciptanya. Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, penciptanya. Hati manusia diibaratkan seperti cermin yang jernih dan bersinar. Hati yang baik melahirkan tingkah laku yang baik, manakala hati yang kotor melahirkan tingkah laku yang rosak dan memudaratkan. Yang keempat iaitu mengimbangi nafsu.
Mengimbangkan nafsu bermaksud keupayaan manusia mengimbangi keinginan nafsu jahat dengan kehendak kebaikan. Ini bermakna hanya melalui amal ibadah dan ilmu sahaja nafsu manusia dapat dikawal. Melalui pendekatan ini, mangsa keganasan rumah tangga digalakkan untuk menjalankan amalan-amalan yang telah digariskan oleh Islam, seperti berdoa, berzikir, menderma, membaca Al-Quran dan lain-lain. Justru diharapkan jiwa yang telah dipenuhi dengan amalan kerohanian sebegini dapat membawa ketenangan, kebahagiaan dan juga ketenteraman kepada masa-masa keganasan rumah tangga. Oleh itu, kesemua pendekatan ini amat sesuai diterapkan kepada individu yang mengalami gangguan kesihatan mental kerana unsur rohani menentukan corak kehidupan manusia dan manusia itu sendiri terdiri daripada elemen ruh, kan, dan mempunyai nafsu ataupun qalb, jantung, hati jantung manusia, dan juga al-aql. Seterusnya kita lihat kepada teori pendekatan Al-Ghazali. Pendekatan teori Hizbah yang diamalkan oleh Al-Ghazali adalah selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pendekatan Hizbah dan juga pendekatan ataupun teori daripada Al-Ghazali bagi diintegrasikan membentuk satu bentuk apa kita sebut sebagai kaedah yang boleh diguna pakai bagi menangani masalah kesihatan mental. Dalam teori Al-Ghazali ini ditumpukan kepada 3 perkara. Ini bersesuaian dengan surah An-Nahl ayat 125 yang bermaksud Allah Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Daripada ayat Quran tersebut, maka Imam Al-Ghazali telah mengemukakan 3 cadangan. Pertama, iaitu pendekatan yang bijak. Pendekatan yang bijak memerlukan sifat kebijaksanaan merangkumi keadilan, sabar, menolak kejahilan, menegakkan kebenaran, bercakap benar, mencegah penyelewengan, menggunakan ilmu untuk memahami dan mendalami sesuatu, menegakkan kebenaran dengan hujah yang bernas dan selari Al-Quran dan Hadis. Oleh itu, sifat kebijaksanaan perlu diterapkan apabila nasihat diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat yang baik. Sebahagian ulama menjelaskan maksud nasihat yang baik ialah memberi galakan, meninggalkan perkara yang buruk, atau memberi nasihat yang membawa kepada kebaikan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahawa nasihat yang baik bermaksud nasihat yang halus, iaitu bukan dengan mengutuk atau memarahi. Ini kerana nasihat yang lembut akan dapat memberi kesedaran dan keinsafan. Yang ketiga, iaitu perbincangan yang terbaik. Perbincangan ditarifkan sebaik-baiknya sebagai perbincangan dengan cara yang tidak menyinggung perasaan peribadi, menghina dan merendahkan, malah merasakan individu lain cuba memahami dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Individu yang mengalami masalah akan sama-sama duduk berbincang, meluahkan perasaan dan berkongsi masalah yang sebenar. Melalui perbincangan yang baik ini, individu tersebut merasakan akan ada seseorang yang membimbing mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Seterusnya, daripada hasil perbincangan dan juga daripada maklumat yang diperolehi, maka penyelidik mengemukakan satu cadangan rangka kerja theoretical framework, di mana di sini dapat dilihat gabungan ataupun integrasi di antara Hizbah, model Hizbah dan juga teori Al-Ghazali, di mana terkumpulnya di situ ada lebih kurang 4 daripada Hizbah dan 3 daripada teori Al-Ghazali. Keseluruhannya ialah 7 bagi membentuk satu bentuk kaedah dalam Islam yang boleh diguna pakai bagi menangani kesan terhadap kesihatan mental. Jadi, sekadar itu dahulu pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.